Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak pelajar tahun 1 sekalian? Diharapkan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah, amin ya Allah. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung ulang kaji kita di bawah tajuk nasab Nabi Muhammad SAW pada sebelah ibu. Okay, namun sebelum itu seperti biasa anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 1. Okay, dan terus kita baca pada muka surat 28. Jadi mungkin ada yang terfikir, yang tanya nasab tu apa ya? Okay, nasab itu dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu kita ni iaitu keturunan. Jadinya keturunan Nabi Muhammad SAW pada sebelah ibu. Jadi kita pergi terus kepada muka surat 29. InsyaAllah saya akan baca dan saya akan uraikan esensi penting dia. Okay, jadi surat 29, ibu Nabi Muhammad SAW berkahwin. Seperti mana yang kita tahu, yang anak pelajar dah hafal, nama ibu Nabi Aminah binti Wahab ini adalah seorang gadis yang cantik. Beliau bersopan santun, beliau berakhlak mulia. Ramai lelaki ingin memperisterikan Aminah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjodohkan Aminah dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa Nabi lah. Majlis perkahwinan mereka sungguh meriah. Majlis perkahwinan mereka berlangsung selama 3 hari 3 malam di kota Mekah. Jadinya isu penting di sini adalah seperti mana yang anak-anak pelajar hafal, nama ibu Nabi adalah Aminah binti Wahab dan juga bapa Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay, jadi ibu Nabi ini, Aminah binti Wahab ini adalah seorang gadis yang cantik, seorang gadis yang sopan santun, ataupun keseluruhannya, kesimpulan dia seorang gadis yang berakhlak mulia. Jadi ramailah lelaki di kota Mekah pada ketika itu ingin memperisterikan Aminah binti Wahab ini. Namun jodoh itu adalah ketentuan Allah, milik Allah. Jadi Allah telah menjodohkan Aminah binti Wahab ini dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, dan majlis mereka sangat meriah. Majlis perkahwinan mereka sangat meriah dan berlangsung 3 hari 3 malam di kota Makkah. Jadi anak-anak pelajar terus pergi pada muka surat 30. Ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Pada suatu hari, Aminah membawa anaknya Muhammad SAW ke Madinah, ataupun nama sebelum Madinah itu adalah Yathrib. Yathrib adalah nama sebelum Madinah. Jadi jangan tertukar pula, jangan keliru. Madinah itu Yathrib ke Madinah. Madinah ke? Betul, Madinah dan Yathrib adalah Madinah yang sama. Namun Yathrib sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, namanya Yathrib. Selepas Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib, maka ditukarkan nama tersebut kepada Madinah, Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita sambung perenggan yang kedua. Bukan perenggan yang kedua, perenggan yang pertama, baris yang kedua. Mereka ke sana untuk menziarahi bapa-bapa saudara ayahnya, iaitu Bani Adi, Bani Najjar. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, Aminah jatuh sakit. Akhirnya beliau meninggal dunia di sebuah kampung yang bernama Abwa. Abwa terletak di antara Mekah dan dengan Madinah. Ketika Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW baru berusia 6 tahun. Okey, jadinya pada suatu hari, Aminah binti Wahab ni dia membawa baginda Nabi SAW ke Yathrib, ke Madinah, untuk menziarahi saudara mara belah ayah Nabi Muhammad, ataupun arwah suami kepada Aminah binti Wahab ni, iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dia bawa Nabi Muhammad ni ke Yathrib untuk menziarahi keluarga sebelah suami dia tu, keluarga sebelah arwah suami dia tu. Jadi dalam perjalanan pulang ke Mekah semula, Aminah ni jatuh sakit. Akhirnya beliau meninggal dunia di sebuah kampung yang bernama Abwa. Abwa ni dia sempadan nak senang cerita. Okey, di sini pun dia tulis Abwa terletak di antara Mekah dengan Madinah. Mekah, Madinah, di tengah-tengah tu Abwa. Okey, sebagai contoh mungkinlah kita boleh ambil contoh macam kita Pahang, Kelantan, tengah-tengah Terengganu. Mungkinlah kita boleh ambil perumpamaan Terengganu itu Abwa. Okey, kita Pahang ini Mekah, di Kelantan itu Madinah. Jadi Abwa ni di tengah-tengah, pertengahan ataupun sepadan
Mekah dan juga Madinah. Jadi ketika Aminah meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW baru berusia 6 tahun. Kalau kita ambil kira kita sekarang 6 tahun tu masih lagi duduk di tadika, kecil lagi. Jadi kita tengok perangkat yang terakhir. Selepas kematian ibunya, Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman dan diserahkan kepada Abdul Muttalib untuk dipelihara. Abdul Muttalib sangat sayang kepada Nabi Muhammad, yakni cucunya, melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya sendiri. Hal ini kerana dia dapat melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahawa baginda mempunyai masa depan yang gemilang. Jadi selepas Aminah binti Wahab ini meninggal di Abwaq dan dikebumikan pun di sana, Nabi Muhammad SAW ini dibawa pulang oleh pembantu dia, pembantu ibunya, iaitu Ummu Aiman, dan diserahkan kepada atuk dia, iaitu Abdul Muttalib, untuk dipelihara. Jadi Abdul Muttalib ini dia sangat sayang kepada Nabi Muhammad ni, cucu ni, satu-satunya cucu dia ni, melebihi daripada sayangnya kepada anak-anak dia sendiri. Kerana apa? Kerana Abdul Muttalib ni, atuk Nabi ni, dia nampak bahawa Nabi ni special, Nabi ni lain. Dia nampak Nabi Muhammad ini ada tanda-tanda yang menunjukkan bahawa baginda mempunyai masa depan yang gemilang. Apa dia masa depan yang gemilang yang dia nampak? Mungkin pada ketika itu dia tidak terfikir yang Nabi Muhammad ini satu hari nanti akan menjadi seorang Rasul yang terakhir. Namun dia nampak tanda-tanda gemilang Nabi Muhammad ini. Sebagai contoh, Nabi Muhammad ni pembawa rezeki. Kalau kita tengok sejarah-sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, sesiapa saja yang menjaga Nabi Muhammad memang akan rezeki berlipat kali ganda. Sebagai contoh, Abdul Muttalib, dia menjaga Nabi, rezeki dia pun berlipat kali ganda. Sebagai contoh, Abu Talib, Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri pun, dia nak berniaga ke Syam, dia jaga Nabi pun sama juga. Sebelum dia jaga Nabi, perniagaan dia biasa-biasa je, taklah orang kata terlampau laku pun. Namun selepas dia jaga Nabi, perniagaan dia mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Sebagai contoh, kita ambil lagi Halimatus Sa'diyah, ibu sesuai Nabi. Halimatus Sa'diyah dia ada bela kambing. Dulu sebelum dia pelihara Nabi, sebelum dia ambil Nabi jadi anak susuan, kambing ni biasa-biasa je, tak pun beranak pinak, susu pun tak banyak. Tapi lepas dia jaga Nabi di kampung dia, Halimatus Sa'diyah ni perasan kambing dia makin lama makin membiak, makin merenak, dan susu pun makin banyak. Jadi memang Nabi Muhammad SAW ini seorang lelaki pembawa rezeki. Jadi insya-Allah berakhirlah tajuk kita nasab Nabi Muhammad SAW pada sebelah ibu. Jadi sebarang kekurangan penyampaian saya ini, saya mohon maaf. Dan sebarang pertanyaan, khususnya yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Kafah Akademi, Kafah Al-Fatih Education Center, Kafah FX Kota SAS, Kuantan, Pahang. Jadi jika sebarang kekurangan, anda boleh berhubung terus dengan saya ataupun melalui grup WhatsApp tahun 1. Dan latihan insya-Allah saya akan susulkan kemudian dalam grup WhatsApp tersebut. Jadi sebelum saya mundur diri seperti biasa, saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.